Satu operasi besar-besaran yang dikenali dengan nama Gonzales I melibatkan kekuatan 3 Brigade Infanteri Tentera Darat dan 1 Brigade dari Pasukan Polis Hutan PPH telah dilaksanakan pada 8 April 1974. Operasi ini diperintah kawal dan diselaraskan oleh Markas Kedua Division Infanteri 2 DIV, iaitu division yang bertanggungjawab kepada keselamatan ke atas negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia. Inilah julung-julung kalinya satu operasi yang melibatkan pergerakan ketumbukan satu division ke medan yang merupakan idea Jeneral Tan Sri Muhammad Azali bin Datuk Muhammad Saif, Panglima Tentera Darat ke-7 ketika itu Meja Jeneral. Objektif operasi ini adalah untuk menghapuskan ancaman pengganas komunis dari pasukan penggempur kelima, 5 Assault Unit yang telah lama beroperasi di kawasan Ulu Kinta dan Sungai Siput semenjak 1960. Atur gerak pasukan keselamatan dilakukan di Kelantan, Perak, Kedah dan sempadan yang melibatkan 3 negeri Perak, Pahang dan Selangor. Ianya antara operasi yang berjaya mencapai kejayaan cemerlang di semenanjung Malaysia. Secara keseluruhannya, walaupun hanya dapat membunuh 13 pengganas komunis, Chong Kwai Hong, komander pasukan penggempur kelima PKM turut terbunuh di samping kejayaan pasukan keselamatan memusnahkan infrastruktur, rangkaian komunikasi dan rangkaian logistik PKM yang telah terbina di kawasan Sungai Siput semenjak berakhirnya darurat pertama Malayan Emergency 1948 hingga 1960. 9 buah kem pengganas komunis ditemui, beras, gula dan garam turut berjaya dirampas. Pasukan keselamatan tahu bahawa PKM mempunyai jaringan perisikan yang baik dan berita tentang sebarang pergerakan tentera secara besar-besaran tentunya akan menimbulkan syak wasangka kepada pimpinan PKM. Oleh itu, muslihat perlulah dirangka supaya tahap kerahsiaan operasi besar-besaran ini dapat dikekalkan. Dengan itu, tentera darat merancang melakukan deception plan di mana pertunjukan pergerakan besar-besaran pasukan tentera dilakukan di lokasi selain dari kawasan sasaran operasi sebenar. Helikopter Nuri juga diarahkan berlegar-legar hover di beberapa lokasi seolah-olah hendak menurunkan anggota tentera tetapi sebenarnya tidak membawa sebarang pasukan tentera. Sebulan sebelum operasi Gonzales I dilancarkan, orang awam telah diberitahu melalui media bahawa satu latihan besar-besaran yang melibatkan tentera darat, tentera udara dan polis akan diadakan di Gopeng dan Cameron Highland. Untuk tujuan ini, elemen-elemen dari satu tinjau, Regimen 2 Artileri dan satu skuadron dari Regimen Gerak Khas Malaysia RGKM telah dimasukkan ke kawasan operasi pada 30 Mac 1974. Dengan ini, pengganas komunis menjangkakan latihan atau operasi akan hanya fokus di kawasan Cameron Highlands, sedangkan kawasan operasi sebenar adalah di Sungai Siput, Ulu Kinta. Pada D-Day, iaitu 8 April 1974, unit-unit dari 3 buah Brigade Infanteri Tentera Darat dan 1 Brigade Polis Hutan telah mula masuk ke kawasan tanggungjawab masing-masing untuk misi cari dan musnah, search and destroy, namun pergerakan diperlahankan oleh ancaman jerangkap sama yang dihadapi oleh Batalion 1 Ranger. Selepas 10 hari operasi, beberapa pasukan ronda dari Batalion 1 dan 3 Ranger telah bertempur dengan musuh. Pasukan komando dan pasukan anjing perang telah dimasukkan dengan helikopter untuk membantu penjejakan susulan kepada pertempuran tersebut. Pada 18 April 1974, Platun 9 dari Batalion 3 Ranger telah bertembung dengan sepasukan pengganas komunis. Teruk nombor 9 dari Skuadron Z RGKM yang diletakkan sebagai pasukan simpanan di bawah Panglima 2 Division telah diarahkan membantu. Mereka berkekuatan 30 anggota dan seekor anjing pengesan bernama Ben telah dimasukkan dengan 2 buah helikopter Nuri ke kawasan tersebut pada jam 4 petang. Ben anjing bakal Labrador dikendalikan oleh Sarjan Chandan A.K. Gaing dari Cawangan Anjing Perang Pulada Pusat Latihan Darat. Teruk ini diketuai oleh Lieutenant Muda Zainal Abidin bin Hussein dan dibantu oleh Lieutenant Muda Anwar bin Muhammad Daud. Staf Sarjan Muhammad Bajuri bin Mat Rahim sebagai Teruk Sarjan, Kopral Osman Ketua Seksyen 1, Kopral Zaki bin Nordin Ketua Seksyen 2 dan Sarjan Rahmat Suratman Ketua Seksyen 3. Sebaik didaratkan, mereka dimaklumkan pengganas komunis telah bertempur pula dengan satu pasukan ronda dari Batalion kelima, Regimen Askar Melayu Diraja RAMD telah bertempur dengan komunis pada satu lokasi kira-kira 15 km dari kedudukan pasukan komando, tetapi mereka terpaksa bermalam di situ kerana hari telah gelap. Keesokannya, pasukan komando, Teruk nombor 9 dan anjing pengesan telah bergabung dengan kumpulan ronda dari 5 RAMD itu. Mereka mengikuti jejak musuh yang melarikan diri dianggarkan 10 hingga 15 orang. Terdapat banyak jerangkap sama ditemui sepanjang penjejakan, ada yang tidak dipasang rapi mungkin kerana pengganas komunis dalam keadaan terburu-buru. Ada antaranya meletup tetapi tidak mencederakan sesiapa. Pada jam 4 petang pasukan keselamatan menemui tempat rehat musuh yang telah ditinggalkan. Terdapat tanda-tanda pihak komunis telah bergabung dan kekuatan mereka dianggarkan 30 orang. Dalam penjejakan seterusnya, anggota tinjau berada di hadapan sekali, diikuti oleh Ben. Anjing pengesan itu tiba-tiba berhenti dan duduk menandakan ia telah mengesan kehadiran musuh. Semua anggota penjejak turut berhenti.
Tindakan band berhenti telah menyelamatkan anggota pasukan keselamatan dari masuk ke zon membunuh kawasan serang hendak musuh. Bagi pengganas komunis, kehadiran band membahayakan mereka, lantas band menjadi sasaran pertama ditembak. Band, walaupun cedera parah, berusaha merangkak kembali kepada Sarjan Candan dan menghulurkan kakinya kepada Sarjan Candan sebelum mati. Seterusnya, ketua seksyen dan beberapa anggota mampu mengatur serang balas dan berjaya membunuh 3 pengganas komunis. Pada masa yang sama, seksyen nombor 2 dan 3 yang cuba membantu juga diserang. Bagaimanapun, pengganas komunis melarikan diri, berselindung di sebalik kegelapan hari yang menjelang malam. Keesokan harinya, band dan mayat 3 pengganas komunis diterbangkan dengan nuri keluar dari kawasan operasi. Band kemudiannya disemadikan di kubur khusus untuk haiwan berjasa di Puladar. Pada 21 April 1974, jam 11 suku pagi, pasukan ronda dari Kompani A, Batalion 7 Ranger yang beroperasi di sektor hutan Simpan Korbu, di Perak, bertempur dengan 4 pengganas komunis. 2 anggota Ranger tercedera dan musuh melarikan diri. Kompani C telah dikejarkan ke kawasan tersebut untuk membuat penyekatan. Pada hari yang sama, kira-kira jam 5 petang, Platun nombor 7 semasa membuat rondaan tempur telah menjumpai tanda anak panah yang diperbuat daripada bulu dipacakkan di atas tanah. Hasil dari penemuan ini, Platun nombor 7 melakukan serang hendap dengan memasang 4 Claymore Mines dan 2 light machine gun LMG. Pada keesokannya, pada jam 11.50 pagi, seorang anggota pasukan serang hendap telah melihat seramai 5 pengganas komunis telah masuk ke kawasan membunuh. Claymore telah diletupkan oleh Ranger Syaifuddin dan Lance Corporal Gaisen, membunuh 2 musuh dan mencederakan beberapa orang lagi. Tanpa membuang masa, Sarjan Haris bersama satu seksyen yang membuat sekatan berlari ke tempat serang hendap dan berjaya membunuh lagi 3 pengganas komunis. Di sinilah komander pasukan penggempur kelima PKM turut terbunuh. Pertempuran terakhir berlaku pada 26 April 1974 di mana beberapa anggota dari Batalion 2 Ranger yang baru pulang dari projek Winning Hearts and Minds telah terserempak dengan sekumpulan pengganas komunis. Mereka berjaya membunuh seorang musuh.